Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Current Sphere MY. Dalam politik Sabah yang penuh dengan drama dan juga kejutan, seorang tokoh lama yang sering digelar Raja Kata tiba-tiba muncul dengan cabaran yang menggoncangkan bukan sahaja negeri ini tetapi juga Putrajaya. Ya, kita bercakap tentang Jeffrey Kitingan, timbalan Ketua Menteri Sabah yang berusia 75 tahun. Orang yang dituduh, dihina, digelar pengkhianat kerana asyik melompat parti, kini kembali dengan satu gerakan yang katanya bukan sekadar politik, tetapi perjuangan yang sebenar, yaitu Justice for Sabah, ataupun keadilan untuk Sabah. Baiklah, kita kena faham dulu konteksnya. Baru-baru ini Jeffrey Kitingan melancarkan gerakan ini pada Hari Malaysia 16 September di Batu Sumpah Keningau. Tempat yang penuh simbolik kerana Batu Sumpah itu adalah lambang perjanjian sumpah rakyat Sabah menyertai Malaysia dengan syarat hak mereka dijamin. Tetapi menurut Jeffrey selama 62 tahun tidak pernah ditepati janji-janji itu. Hak-hak Sabah bukan sahaja tidak ditunaikan, malah turut dicabuli. Dalam wawancara yang panjang, Jeffrey Kitingan meletupkan pelbagai dakwaan. Yang pertama, beliau kata hasil negeri termasuklah minyak dan gas telah dirampas oleh Kerajaan Persekutuan. Sabah hanya dapat 5% royalti minyak. Adilkah itu? Katanya apabila sumber asli negeri disedut keluar untuk membangunkan tempat lain, tetapi rakyat Sabah kekal miskin. Beliau juga menyebut tragedi Double Six pada tahun 1976, nahas pesawat yang meragut nyawa Ketua Menteri Tun Fuad Stevens dan barisan kabinetnya. Hanya seminggu selepas itu, kata Jeffrey, Kerajaan Persekutuan datang meminta Ketua Menteri baharu menandatangani perjanjian yang mengurangkan hak Sabah terhadap hasil minyaknya. Persoalannya, adakah tragedi itu satu kebetulan ataupun ada sesuatu di sebaliknya? Ramai sudah lama tertanya-tanya, tetapi Jeffrey seolah-olah sengaja mengungkit semula luka lama itu. Beliau juga membangkitkan isu lama yang tidak pernah selesai, yaitu Projek IC. Kata beliau, Kerajaan Persekutuan secara tidak berperlembagaan memberikan kewarganegaraan kepada pendatang asing semata-mata untuk mengubah demografi Sabah dan memastikan undi berpihak kepada parti tertentu. Bukan sahaja Sabah kehilangan hak ekonomi, malah identiti penduduknya juga diancam. Bukankah ini dakwaan yang cukup serius? Kerana ia seolah-olah menuduh kerajaan pusat menjalankan kolonisasi politik secara senyap. Tetapi Jeffrey Kitingan tidak berhenti di situ. Beliau menghentam sistem giliran Ketua Menteri yang diperkenalkan dari 1994 hinggalah tahun 2004 yang menurutnya jelas campur tangan persekutuan dalam politik Sabah. Kata beliau lagi, Putrajaya sudah terlalu lama mempermainkan Sabah daripada menutup pintu istana negeri untuk menghalang Ketua Menteri sah mengangkat sumpah sehinggalah kepada menekan pemimpin tempatan dengan isu rasuah. Dan memang, isu rasuah ini tiba-tiba menjadi senjata besar terhadap Jeffrey Kitingan. Baru-baru ini, ahli perniagaan Albert Tay mendakwa yang beliau telah menerima 1,78 juta ringgit berkaitan dengan Lombong. Sehari kemudian, Perdana Menteri Anwar Ibrahim dalam ucapannya menyebut tentang pemimpin korup dan berbilion ringgit dicuri. Ramai yang nampak sindiran itu ditujukan kepada Jeffrey Kitingan. Tetapi Jeffrey dengan lantang menjawab balik yang katanya ini bukan kali pertama beliau diperlakukan sebegini. Dulu semasa zaman PBS beliau juga dituduh menghilangkan dana 4 bilion ringgit disiasat siang malam oleh LHDN dan cawangan khas malah ditahan di bawah ISA. Tetapi akhirnya, kata Jeffrey, semua itu hanyalah fitnah politik yang gagal dibuktikan. Kini menurutnya skrip lama dikitar semula untuk menakut-nakutkan beliau dan untuk memaksa beliau tunduk kepada Putrajaya. Kita kena ingat,
Ini berlaku ketika GRS, gabungan yang Jeffrey sendiri tubuhkan bersama Haji Jinor, sedang berunding dengan Pakatan Harapan tentang pembahagian kerusi. Jeffrey berkata kalau GRS memberikan terlalu banyak kerusi kepada Parti Persekutuan, itu adalah tanda yang Sabah semakin dijajah. Beliau hanya sanggup setuju jika jumlah kerusi PH kekal 7. Tetapi menurutnya Haji J sudah hampir bersetuju untuk memberikan sehingga 20 kerusi lebih. Kalaulah itu berlaku, Jeffrey kata beliau rela keluar daripada GRS dan bergerak solo. Yang menariknya, beliau bukan keseorangan. PBS, parti lama yang mempunyai akar sejarah perjuangan Sabah, pernah menandatangani persefahaman dengan parti Jeffrey Star untuk bekerja sama dan bergerak solo. Malah di convention PBS Star baru-baru ini, ahli-ahli akar umbi mahukan gabungan itu bebas daripada cengkaman parti Semenanjung. Tetapi kata Jeffrey, kepimpinan PBS mungkin lebih condong kepada kompromi dengan PH. Inilah yang membuatkan situasi ini semakin rumit, kerana ia telah membuka ruang kepada perpecahan dalaman GRS sendiri. Dan jangan lupa, dalam pertemuan dengan Anwar Ibrahim di Kuala Lumpur pada Ogos yang lalu, Jeffrey berkata beliau terkejut kerana mesyuarat tertutup itu rupa-rupanya dipenuhi pemimpin UMNO dan juga PKR. Bagi Jeffrey, ini adalah tanda jelas yang kerajaan pusat mahu menjajah politik Sabah melalui pintu belakang. Beliau ulang berkali-kali, kalau Parti Persekutuan memerintah Sabah, itu bukan lagi kerjasama dalam sistem persekutuan, tetapi adalah satu bentuk penjajahan. Sekarang, mari kita masuk pula ke persoalan-persoalan kontroversi. Benarkah perjuangan Jeffrey ini ikhlas semata-mata untuk rakyat Sabah ataupun sekadar strategi politik seorang pemain lama untuk kekal relevan? Ramai yang sinis, kata Jeffrey menggunakan retorik Sabah untuk orang Sabah setiap kali beliau tersepit. Sama juga seperti zaman beliau melompat parti dulu. Tetapi kali ini situasinya berbeza. Kerana naratif Sabah untuk orang Sabah semakin mendapat tempat di hati rakyat, terutamanya generasi muda yang sudah muak dengan janji kosong MA63 dan ketidakadilan ekonomi. Jika benar ini adalah semangat rakyat, Putrajaya mungkin berdepan dengan ancaman politik yang lebih serius daripada sekadar satu orang Jeffrey. Namun ada lagi satu persoalan yang lebih membakar. Jika Jeffrey mendakwa beliau sering dijadikan sasaran fitnah rasuah untuk ditundukkan, adakah ini bermaksud kerajaan pusat memang mempunyai strategi sistematik untuk melemahkan pemimpin Sabah yang cuba melawan? Jika benar, bukankah itu bermakna selama ini demokrasi Sabah tidak pernah benar-benar bebas? Atau adakah Jeffrey sekadar memainkan peranan sebagai mangsa untuk simpati politik? Inilah persoalan yang perlu kita renungkan bersama. Kalau Jeffrey benar-benar serius dengan Justice for Sabah, beliau mesti buktikan bahawa perjuangan ini bukanlah hanya slogan lama yang dipakai semula, tetapi gerakan nyata untuk menuntut hak Sabah yang telah lama dicuri. Dan jika rakyat Sabah benar-benar bersama beliau, maka Putrajaya akan berdepan gelombang yang lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Jadi, adakah ini saat kebangkitan sebenar Sabah untuk orang Sabah, atau sekali lagi permainan politik seorang Jeffrey Kitingan yang tahu bila masa terbaik untuk melompat? Nah, anda fikir Jeffrey pejuang tulen, ataupun adakah beliau ini seorang oportunis yang pandai menggunakan sentimen rakyat? Baiklah, cuba tinggalkan pandangan serta pendapat anda di ruangan komen di bawah, dan jangan juga lupa untuk
tekan butang like, share, dan subscribe ke channel ini Currents VMY karena kita akan terus bongkar sisi gelap politik tanah air yang ramai cuba sembunyikan. Salam sejahtera semua, salam perjuangan, dan salam reformasi. Kita jumpa lagi dalam konten yang seterusnya nanti. Sekian sahaja. Terima kasih semua.